Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 29 30 dari surah Al-Ankabut. Andai antum memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid ke-7, muka surat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu utina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Qala rabbi ansurni al-qaumil mufsidin. Sadaqallahul azim. Apakah kamu patut mendatangi lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertuanmu? Maka jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerosakan itu. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat perkara-perkara mungkar yang telah dibincangkan sebenarnya, kelakuan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu. Disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, wa ikhtalafu fil munkar alladhi kanu ya'tunahu fihi. Mereka para ahli tafsir dalam menyebutkan hakikat ini, dosa-dosa mereka lakukan, maksiat mereka lakukan, ada perbezaan pendapat. Antaranya mengatakan bahawa kanu yahdhifuna an-nas bil hasba, membaling manusia dengan batu, yastakhifuna bil gharib, menghina orang yang datang ke situ, wa kanu yatadaratuna fi majalisihim, mereka membuang angin kentut beramai-ramai dalam majlis mereka, tempat mereka berhimpun tanpa perasaan malu. Wa qila kanu ya'tuna rijal fi majalisihim wa ba'dhum yara ba'dha, mereka melakukan perbuatan liwat itu, lutiyah itu, dalam keadaan di khalayak ramai, melihat satu sama lain. Wa qila kanu yal'abuna bil hamam, mengatakan mereka ni mempunyai pertandingan yang bersifat perjudian berkaitan dengan burung. Wa qila kanu yakhdhibuna asabi'ahum bil hina, setengah mengatakan bahawa mereka ni memakai inai. Apa hukum pakai inai ni, tuan-tuan yang boleh kasihan? Kalau kita lihat dalam fatwa yang dikumpulkan, contohnya dalam irsyad hukum yang ke-197 diterbitkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, menariklah untuk kita faham, kerana waktu ini kadang-kadang masyarakat, sebahagian daripada kita tidak tahu hukum, mungkin jahil. Kulasahnya, rumusannya merupakan satu perhiasan untuk orang perempuan berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, begitu juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha, awmati imra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabadha Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu faqal ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin, qalat bal imra'atun, qal law kunti imra'atan la ghayyarti azfar, yakni bil hinna. Seorang perempuan memberikan isyarat di belakang tabir bagi menunjukkan kepada pada tangannya ada surat untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menggenggam, menutup tangannya, lalu berkata, aku tidak tahu apakah ini tangan laki ataupun perempuan. Jawapan perempuan itu, perempuan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, kalau kamu ni perempuan, saya akan lakukan perubahan pada kuku kamu, iaitu dengan inai. Jadi dalam Aunul Ma'bud menyebutkan, hadis ini menunjukkan bahawa sangat digalakkan dengan baik ya bagi orang perempuan, sangat digalakkan bagi perempuan untuk memakai inai. Ini disebut dalam Aunul Ma'bud, seperti yang dipetik daripada fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, boleh tuan-tuan rujuk ya. Di sini Sanadi mengatakan bahawa yang disebutkan lau kunti imra'atan, ini maknanya kalau kamu meraihkan syiar bagi perempuan, saya kamu akan mengenakan inai pada tanganmu. Ini adalah bagi menunjukkan kepentingan seorang perempuan memakai perhiasan untuk suaminya supaya kelihatan cantik. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahawa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati bin nisa bir rijal. Rasulullah telah melaknat golongan laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki. Ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari. Saya bacakan tuan-tuan fatwa Jabatan Mufti Wilayah ini. Tabari rahimahullah mengatakan bahawa pada hadis ini dari sudut fiqihnya tak boleh seorang laki menyerupai perempuan dari sudut pakaian, perhiasan yang telah dikhususkan bagi orang perempuan. Begitu juga dalam hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi mukhannathin kad khadaba yadayhi wa rijlaihi bil hina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu hadha? Faqila ya Rasulullah yatashabbahu bin nisa fa umira bihi fanufiya ila al-naqi'. Faqalu ya Rasulullah ala naqtuluhu? Faqala ini nuhitu an qatlil musallin. Bahawa Nabi SAW telah dibawa kepada baginda ni seorang mukhannas yang telah menginai kedua tangan dan kakinya, maknanya seorang lelaki yang menyerupai perempuan. Maka Nabi bersabda, apa hal dengan lelaki ni? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini seorang lelaki yang menyerupai perempuan. Maka Nabi mengarahkan supaya lelaki tersebut dibuang daerah ke Naqi'. Mereka berkata, Rasulullah, mengapa kita tidak membunuhnya? Jawapan Rasulullah SAW, sungguhnya aku larang untuk membunuh orang yang mengerjakan salat. Sebab itu
kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', amma khidabul yadain wa rijlain bil hinna fa mustahabun lil mutazawwijati minan nisa lil ahadith al-mashhura fihi wa huwa haramun ar-rijali illa li hajati tadawi. Jadi maknanya memakai hinai bagi perempuan ni sangat digalakkan, terutamanya yang berkahwin, berdasarkan hadis-hadis ini yang masyhur yang dapat kita lihat. Tapi hukum untuk lelaki adalah diharamkan. Begitu juga disebut dalam Tuhfatul Muhtaj, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, mengatakan perkara yang sama, iaitu digalakkan untuk perempuan yang telah berkahwin dan diharamkan ke atas lelaki. Jadi dalam poin dimaksudkan di sini, ini merupakan satu perbuatan yang diharamkan ke atas lelaki tapi dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Demikian juga disebut al-ilku, iaitu makan gula-gula getah. Ini satu perkara menarik kalau kita lihat dalam hukum-hukum fikih. Sebagai contohnya dalam Mawsu'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah, kalau kita rujuk sebagai contoh, bahawa ilkun yang dimaksudkan tidak ada diharamkan secara mutlak. Kalau kita sebut umpamanya ini chewing gum lah, berarti kalau ia dimakan dalam keadaan menunjukkan status dan juga nak menunjukkan ketuanan diri, nak merendah-rendahkan orang lain dengan niat seperti itu, mengganggu sesuatu program, sebagai contohnya kalau anak murid itu makan mengunyah-ngunyah sedangkan guru di hadapan sedang mengajar, ini tidak hormat namanya. Itu yang dilarang. Kalau makan pula ada statusnya tersendiri, seperti sejenis daun yang dimakan di Timur Tengah oleh orang-orang Arab kabilah tertentu bagi menunjukkan kedudukannya seolah ketuanannya, kerana daun yang dimakan itu dari kategori yang cukup mahal, maka perkara sedemikian yang patut dijauhi. Tapi kalau ada kajian sekarang mengatakan seolah-olah kalau makan chewing gum itu untuk proses menjaga penampilan muka supaya urat-urat di situ bergerak, dan kadang-kadang dinasihatkan dalam konteks tertentu, wallahu alam, bagi tujuan mengelakkan kena seorang yang mengalami gangguan atau mungkin pernah ditimpa penyakit stroke pada wajah yang bersifat mild, wallahu alam. Tapi merujuk kepada perkara yang disebut di sini, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, berarti melakukan kemungkaran-pemungkaran seperti yang nyatakan, iaitu sikap, tabiat, kelakuan dalam senarai yang dikemukakan ini. Dan dikata oleh Imam Syaukani lagi, wala mani'a min annahum kanu yaf'aluna jami'a hadhil munkarat. Jadi mungkin yang dimaksudkan di sini iaitu kemungkaran-kemungkaran dilakukan sekaligus secara package oleh kaum yang derhaka kepada Allah SWT ini. Jadi kalau kita rujuk beza laras ayat ini dengan ayat surah Al-Isra yang pernah kita bincangkan dahulu, perbezaan yang digunakan dalam bentuk fahisyah yang disebut di sini. So ini saya telah bawakan pandangan oleh Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsirnya Al-Kabir itu, Mafatihul Ghaib. Kalau kita lihat dalam bentuk yang dinyatakan fata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, dan juga dinyatakan dalam ayat ke-80 surah Al-A'raf. Ini berbeza daripada larangan untuk mendekati segala aktiviti dan amalan perbuatan yang menjerumuskan seorang itu pada zina, yang dapat kita lihat dalam ayat ke-32 surah Al-Isra itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di sini kita dapat lihat tafawut, perbezaan di antara sebutan kedua jenayah ini. Keduanya merupakan perkara yang diharamkan, tapi ternyata sebutan al-fahisyah dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, dia surah Al-Ankabut ini, dia dimakrifahkan. Berbeza daripada ayat ke-32 surah Isra, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di situ dinakirahkan. Ini ada perbezaan tuan-tuan antara nakirah dengan makrifah di sudut penggunaan bahasa Arab, iaitu fa innahu subhanahu wa ta'ala nakara al-fahisha fi zina ay huwa fahishatun min al-fawahish wa 'arrafaha fi liwat wa dhalika yufidu annahu jami'un li ma'ani ismil fahisha. Ini perbezaan penggunaan sebutan fahisha itu dalam surah Al-Isra, ia bersifat nakirah, tapi di sini dalam surah Al-Ankabut ia dimakrifahkan. Sebagaimana kalau kita sebut bahasa Arab Zaidun ar-rajulu, dalam ayat lain disebut ni'mar rajul Zaidun. Ni berbeza tau. Sebut bahasa Arab Zaidun ar-rajul, mana Zaid ini memang seorang lelaki. Tapi kalau sebut ni'mar rajul Zaidun, oh Zaid memang tak dapat dinafikan, tak dapat dikalahkan langsung. Sifat kelakian, kepahlawanan yang ada pada dia. Beza tuan-tuan, Zaidun ar-rajul dengan ni'mar rajul Zaidun. Jadi perkataan yang digunakan di sini al-fahisha itu merujuk kepada perbuatan liwat ini tadi, adalah menghimpunkan padanya segala makna yang terdapat pada unsur jenayah, kejahatan, kejelekan, benda yang keji, kekejian, semua ada pada perkataan itu. Sebab itu Allah menyebut dia sebagai makrifah. Berbeza daripada zina, walaupun zina itu juga merupakan satu perkara yang terlarang dalam Islam, tapi maknanya perbuatan kaum Nabi Lut ini sudah melampau batas. Sebenarnya kita pernah bincangkan dalam surah Al-Anbiya sebagai contohnya tahun-tahun dahulu, bahawa penyebutan tentang jenayah, perbuatan homoseks dan juga lesbian yang ditekankan pengharamannya oleh ayat-ayat yang lain. Contohnya surah An-Naml, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Itu dalam surah An-Naml ayat ke-56. Dalam surah Al-A'raf pula sebagai contohnya ayat ke-82, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Berbeza kan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ini, ayat yang ke-29 surah Al-Ankabut. Dalam ayat surah An-Naml dan juga surah Al-A'raf, Allah menyebutkan
menceritakan bahawa kaum di kota Sadum ini memerintahkan supaya Lut sekeluarga dihalau keluar dari tempat mereka. Dan kita telah pelajari sebenarnya bahawa Nabi Lut datang ke situ, dihantar oleh Allah SWT dalam misi dakwah selepas baginda dan juga bapa saudaranya Ibrahim AS. Mereka keluar dari tempat yang mana telah mengenakan hukuman kejam pada Nabi Ibrahim, iaitu dibakar. Jadi dalam ayat surat 6 surah Semud dan juga surah Al-A'raf menceritakan kata-kata penduduk kota Sadum ni meminta dikeluarkan Nabi Lut dari kampung mereka, tempat mereka, di kota mereka. Tapi dalam ayat yang ke-29 yang kita lihat di sini, ini merupakan sergahan atau ancaman ataupun minta disegerakan azab itu kalau betul engkau ini di kalangan yang benar, wahai Lut. Kata para ulama tafsir macam Muhammad Ali Syukani yang tafsirnya Fathul Qadir, mungkin suruhan untuk keluar dari tempat mereka ini merupakan ancaman peringkat pertama kepada Nabi Lut AS. Dan kata-kata itina bi azabillah in kunta minas sadiqin, datang kepada kami azab Allah ini kalau kau di kalangan yang benar, ini merupakan ancaman fasa yang kedua, peringkat yang kedua. Ataupun sebaliknya, iaitu suruhan untuk mendatangkan azab ini merupakan suruhan peringkat pertama. Ini fasa pertama cabaran dialami oleh Nabi yang mulia ni, dan cabaran tahap kedua adalah menghalau Nabi Lut agar keluar dari kota mereka. Wallahu a'lam. Yang penting ia merujuk kepada tidak ada contradiction, maknanya adam at-tadarub, adam at-tanaqud bainal ayat, maknanya tidak ada pertindahan ataupun percanggahan di antara ayat dalam surah ini dengan ayat yang menceritakan perkara yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza. Dan sudah pasti ini berlaku dalam waktu yang berbeza-beza, dan sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang proses dakwah yang berlaku mengambil masa yang lama, sama seperti dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh yang telah kita pelajari sebelum ini. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Dhaul Munir alat tafsir, pengarang menyebutkan bahawa kita dah dapat lihat pattern ataupun flow yang ada dalam surah Ankabut ini, bahawa famadmun hadhihi surah wa sirul khalqi wal amr, fa innaha suratul ibtila' wal imtihan wa bayan hal ahli al balwa fi dunya wal akhirah, wa man ta'amala fatihataha wa wasataha wa khatimataha wajada fi dhimniha anna awwal al amri ibtila'un imtihan wa wastahu sabrun wa tawakkul wa akhirahu hidayatun wa nasr. Allahu musta'an. Kita dapat melihat dalam kandungan surah ini, itu dia merupakan rahsia kepada penciptaan dan juga suruhan perintah Allah SWT. Ini merupakan surah yang menceritakan tentang ibtila', iaitu ujian, dan menggambarkan bagaimanakah proses ujian itu berlaku kepada ahlinya yang ditimpakan ujian itu di dunia dan juga di akhirat. Dan siapa yang ta'ammul, ta'ammul ni mana siapa yang tadabbur, ta'ammul ni tadabbur lah, maknanya siapa yang mentadabbur surah ini pada awal hingga pertengahannya dan hujungnya, maka dia akan mendapati dalam kandungannya bermula daripada permulaan ia merupakan ibtila' dan juga imtihan, ia merupakan ujian, balak wa mihnah, pertengahannya merupakan sabar dan juga tawakul, itu tawakal kepada Allah, dan hujungnya datang petunjuk daripada Allah dan kemenangan. Sekarang kita dapat lihat riak-riak kemenangan yang disebut oleh Allah SWT, yang diberikan, dianugerahkan kepada nabi-nabinya yang bertahan dalam proses menyampaikan dakwah itu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung lagi bagaimana hukuman yang dikenakan oleh Allah SWT dan laras bahasa indah itu bila Allah menyatakan doa yang diungkapkan oleh Nabi yang mulia ni selepas segala usaha dilakukan menuju jalan kebuntuan. InsyaAllah kita akan lihat dan kuliah akan datang apakah doa yang dipanjatkan Nabi yang mulia ni. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.